Berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan, sebanyak 70,000 pasangan bercerai dicatatkan setiap tahun. Antara punca perceraian berlaku adalah disebabkan oleh masalah kewangan, tiada persefahaman antara pasangan, berlakunya curang dengan adanya golongan ketiga dan sebagainya. Hak-hak wanita setelah perceraian penting untuk memastikan kesertaan hak dan perlakuan yang adil antara bekas suami dan isteri. Selain itu, banyak wanita menghadapi risiko ekonomi yang lebih besar setelah perceraian, terutama jika mereka menggalas tanggungjawab sebagai ibu tunggal. Hak-hak setelah perceraian juga berperanan penting dalam menegakkan keadilan. Hak-hak wanita setelah perceraian membantu memastikan bahawa undang-undang memperlakukan semua individu dengan adil dan tidak diskriminatif. Dalam konteks Perlembagaan Persekutuan Malaysia, hak-hak wanita setelah perceraian diatur oleh 3 undang-undang yang berbeza mengikut agama dan juga bangsa. Pertama, orang Islam terikat dengan Akta atau Enactment Undang-Undang Keluarga Islam. Setiap negeri mempunyai undang-undang yang tersendiri. Sebagai contoh, bagi wilayah persekutuan, akta yang diikuti adalah Akta 303 di bawah Akta Undang-Undang Keluarga Islam, Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984. Kedua, bagi orang bukan Islam pula, mereka terikat dengan Akta 164 di bawah Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976. Ketiga, Bumiputera Sabah, Sarawak dan orang asli di Malaysia terikat dengan Undang-Undang Adat Kelaziman Orang Asli. Akan tetapi, sekiranya mereka memilih untuk berkahwin di bawah akta ini atau di bawah Ordinan Perkahwinan Kristian ataupun di bawah Ordinan Perkahwinan Sivil dan Gereja, mereka boleh mengikuti Akta 164. Seterusnya, hak wanita beragama Islam setelah berlakunya perceraian. Yang pertama, nafkah idah di bawah Akta 303 Seksyen 47, perceraian dengan talak atau dengan perintah. Yang kedua, mut'ah, pemberian sagu hati di bawah Akta 303 Seksyen 56, mut'ah atau pemberian sagu hati kepada perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut. Yang ketiga, harta sepencarian di bawah Akta 303 Seksyen 58. Harta sepencarian merupakan harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak. Yang keempat, hadanah, iaitu hak penjagaan anak di bawah Akta 303 Seksyen 82, kelayakan yang perlu untuk jagaan. Yang kelima, nafkah anak di bawah Akta 303 Seksyen 72, kewajipan menanggung nafkah anak. Yang keenam, tunggakan nafkah di bawah Akta 303 terbahagi kepada 2 iaitu Seksyen 77 dan Seksyen 69 di mana untuk menuntut tunggakan nafkah seorang anak dan hendaklah dipakai dengan pindaan yang sesuai dan mengikut hukum syarak bagi perintah mengenai pembayaran nafkah. Yang ketujuh, hak tempat tinggal di mana di bawah Akta 303 Seksyen 71, seorang perempuan yang diceraikan adalah berhak tinggal di rumah di mana dia biasa tinggal semasa dia berkahwin selagi suami tidak mendapatkan tempat tinggal yang sesuai untuknya. Hak wanita bukan beragama Islam setelah perceraian. Yang pertama, harta perkahwinan di bawah Akta 164 Seksyen 76. Kedua, nafkah di bawah Seksyen 77 sehingga Seksyen 85 iaitu kuasa bagi mahkamah memerintahkan pembayaran nafkah suami isteri dan juga nafkah yang kena dibayar di bawah perintah mahkamah tidak boleh dipinda ke tangan yang lain. Ketiga, nafkah tertunggak di bawah Akta 164 Seksyen 86 untuk menuntut tunggakan nafkah. Yang keempat, hak penjagaan anak di bawah Akta 164 Seksyen 187, Seksyen 48, Seksyen 49, Seksyen 90 sehingga Seksyen 91 iaitu kuasa bagi mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan dan penjagaan anak-anak yang disifatkan sebagai sah taraf. Yang kelima, nafkah untuk anak di bawah Akta 164 Seksyen 52 sehingga Seksyen 99 iaitu kewajipan bagi menanggung nafkah anak-anak dan kewajipan menanggung nafkah anak yang diterima sebagai ahli keluarga.
Kebanyakan golongan isteri kurang peka terhadap hak yang layak diterima setelah diceraikan. Pendidikan dan kesedaran mengenai hak-hak ini penting dalam memastikan individu dapat memanfaatkan hak-hak mereka dengan sepenuhnya untuk menjaga kebajikan wanita, kerana tidak semua wanita mempunyai pekerjaan atau kewangan yang tetap. Mencari sokongan dari keluarga, rakan-rakan atau pertubuhan wanita juga dapat membantu meningkatkan kesedaran dan pemahaman mengenai hak-hak tersebut. Selain itu, tuntutan hak selepas perceraian melibatkan kos yang tinggi. Proses perundangan termasuk mendapatkan perkhidmatan guaman, mengurus dokumen perbicaraan dan menyelesaikan perselisihan harta dan hak asuh anak memerlukan sumber kewangan yang banyak. Kekurangan sumber kewangan dapat menjadi halangan bagi kebanyakan individu untuk menuntut hak mereka selepas perceraian. Keadaan ini menyebabkan beberapa orang enggan atau tidak mampu melibatkan diri dalam proses perundangan atau menuntut hak-hak mereka sepenuhnya. Membincangkan tentang kes dan juga analisis. Kes yang pertama, perayu Nurhayati binti Yusof dalam permohonan rayuannya telah memohon untuk mendapatkan separuh daripada keseluruhan nilai rumah responden. Nurhayati merasakan nilai 1/4 yang diberikan oleh Ya Hakim Mahkamah Tinggi Syariah adalah tidak memadai. Meskipun begitu, Mahkamah Rayuan Syariah telah memberikan nilai tersebut dengan kadar 1/3 kepada pihak perayu kerana pihak perayu mengakui bahawa tiada sumbangan langsung yang diberikan olehnya. Selain itu, Nurhayati juga mendapatkan 20% daripada wang KWSP responden, walaupun pada dasarnya ia tidak boleh dianggap sebagai harta pencarian. Hal ini kerana fatwa tersebut belum diwartakan di negeri Kelantan yang menyebabkan mahkamah tidak terikat dengan keputusan fatwa tersebut. Analisis bagi kes tersebut iaitu dalam kes ini, perayu telah memfailkan rayuan kerana tidak berpuas hati terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Kota Baru. Hal ini menunjukkan bahawa perayu berani dalam menentang responden dalam menuntut haknya sebagai seorang wanita atau isteri yang diceraikan, walaupun perayu tidak memberi apa-apa sumbangan kepada rumah tersebut. Oleh itu, Mahkamah Rayuan Syariah telah sebulat suara membenarkan rayuan perayu berhubung harta tak alih, iaitu sebuah rumah teres 2 tingkat, dan juga mahkamah memutuskan 1/3 daripada nilai tersebut iaitu sebanyak RM93,334 diberikan kepada perayu, iaitu Nurhayati binti Yusof. Manakala perintah-perintah lain adalah dikekalkan kecuali pembayaran balik sebanyak RM15,000 diketepikan. Seterusnya, untuk kes 2, berdasarkan ulasan kedua adalah berkaitan dengan tuntutan muta'ah di Mahkamah Syariah dengan tuntutan sebanyak RM100 juta kepada defendant. Menerusi kes ini, plaintiff berhak dan layak untuk mendapatkan tuntutan muta'ah itu selepas diceraikan tanpa sebab yang patut selama 10 tahun. Di sini juga timbul 2 persoalan, iaitu berapakah kadar atau jumlah yang munasabah bagi muta'ah tersebut, dan persoalan kedua adalah adakah plaintiff berjaya membuktikan kesnya di mahkamah. Keputusan dari kes adalah mahkamah telah membenarkan plaintiff untuk menerima tuntutan muta'ah daripada RM10 juta kepada RM30 juta sahaja. Ini disebabkan oleh mahkamah melakukan beberapa pertimbangan dari segi hujah, kedua-dua belah pihak dan faktor sampingan lain. Oleh itu, pihak mahkamah telah memerintahkan defendant untuk membayar RM30 juta kepada plaintiff secara ansuran sebanyak 3 kali. Setelah mahkamah melihat saman dan juga penyata daripada plaintiff serta mendengar penerangan daripada kedua-dua belah pihak, analisis dalam yang kedua iaitu mahkamah telah membenarkan plaintiff untuk menerima tuntutan muta'ah daripada RM10 juta kepada RM30 juta sahaja. Ini disebabkan oleh mahkamah melakukan beberapa pertimbangan dari segi hujahan kedua-dua belah pihak dan faktor sampingan lain. Oleh itu, pihak mahkamah telah memerintahkan defendant untuk membayar RM30 juta kepada plaintiff secara ansuran sebanyak 3 kali bermula 31 Mac 2016 dan pada atau sebelum
30 Jun 2016 dan pada atau sebelum 30 September 2016. Fakta kes yang ketiga merupakan ringkasan daripada petition memohon untuk melanjutkan bayaran nafkah untuk anak-anak mereka sehingga tamat pendidikan tinggi mereka dengan alasan bahawa pengantungan kewangan secara sukarela layak sehingga hilang upaya fizikal di bawah Seksyen 95 LRA. Responden bagaimanapun menegaskan bahawa kewajipan nafkah terhenti pada umur 18 tahun, melainkan terdapat kecacatan fizikal atau mental dan mempersoalkan kebolehgunaan keputusan Mahkamah Rayuan. Mahkamah mempunyai kuasa untuk mengarahkan responden menyediakan nafkah untuk kanak-kanak itu sehingga mereka menamatkan pengajian tinggi mereka tanpa mengira usaha awal responden. Keputusan Mahkamah Tinggi membuat kesimpulan bahawa adalah adil dan munasabah bagi responden untuk mengekalkan kanak-kanak itu sehingga mereka memperoleh ijazah pertama mereka kerana pergantungan kewangan secara sukarela mereka adalah mengikuti dan menamatkan pengajian tinggi merupakan kecacatan fizikal di bawah Seksyen 95 LRA. Keputusan Mahkamah Rayuan pula menegaskan bahawa pertama, Mahkamah Rayuan bersetuju dengan Mahkamah Tinggi bahawa kes Gisela Gertrude Abe tidak berwibawa terhadap tafsiran Seksyen 95 LRA berkenaan pengecualian hilang upaya. Kedua, Mahkamah Rayuan bersetuju dengan pandangan yang dinyatakan dalam kes Ching Shing War bahawa pengantungan kewangan secara sukarela boleh dianggap sebagai satu bentuk hilang upaya fizikal di bawah Seksyen 95. Dan ketiga, Mahkamah menegaskan hasrat Parlimen penggubal Seksyen 95 bukan untuk merugikan kanak-kanak pecah rumah berbanding kanak-kanak yang tinggal bersama ibu bapa. Dalam analisis kes yang ketiga iaitu berdasarkan kes ini, kedua-dua Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan mengambil langkah yang terpuji dalam mentafsir pengecualian dalam Seksyen 95 untuk memastikan keperluan pendidikan kanak-kanak berumur 18 tahun ke atas daripada keluarga pecah terpelihara. Tafsiran Mahkamah Rayuan adalah lebih luas daripada Mahkamah Tinggi, termasuk kedua-dua kecacatan fizikal dan mental sebagai alasan untuk pembayaran penyelenggaraan yang berterusan. Mahkamah juga mempertimbangkan hasrat Badan Perundangan dalam menggubal Seksyen 95 untuk menyokong tafsiran mereka. Kesimpulannya, perlindungan hak wanita selepas penceraian masih bervariasi dari negara ke negara. Di beberapa tempat, masalah seperti ketidaktentuan dalam pengadilan, pengurangan sokongan kewangan dan kegagalan dalam melaksanakan undang-undang perlindungan masih menjadi cabaran. Oleh itu, terdapat keperluan untuk terus memperjuangkan hak wanita selepas perceraian, membaiki sistem perundangan dan meningkatkan kesedaran dalam masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak-hak wanita.